Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara? Test. Testing. Dengar? Dengar. Okey. Okey, saya 2-3 minit minta review sikit chapter 1-2. Saya minta siapa bagi apa nak tanya ni. Okey, bagi Intan Fariza. Cerita sikit. Apa-apalah yang ingat chapter 1-2. Apa-apa saja nak share. Sebelum kita start chapter 3. Hari ni start chapter 3. Okay, Intan boleh? Yang kedua je. Tak kisah. Apa-apalah yang awak ingat pasal subjek BE ni. Yang saya ingat, pernah cakap kan, Karin, kalau Hello? Tak dengar. kejap. Okey. Kalau direct, kalau Karin dari AC ke Okay. AC, dia akan jadi, Karin tu akan jadi short. Betul tak tu? Tak kisah. Cakap je apa awak ingat. Okay. Ada lagi? Ada? Okay, minta Tuan Nur Amisha share sikit. Minta review sikit chapter 1-2. Tuan ada? Tuan Nur Amisha? Hello? Minta share sikit. Yang dekat bab 2 tu kita ada belajar nak tukar AC power source kepada DC power source, ada 4 step. Transformer, rectifier, filter, IC regulator dengan loop. Okay, minta lelaki. Siapa? Hanan. Ni lelaki. Hanan, minta Hanan sikit. Share sikit Hanan. Yang tadi tu sebenarnya AC convert ke DC dapatkan voltage paling kecil. Itu yang saya nak cakap. Okay. Sebab line mungkin tak berapa clear. Tak berapa. Okay, minta siapa tu ni? Hanan boleh? Hanan. Kalau tak minta Haikal. Haikal ada? Tak ada pun. Haikal dia. Muhammad Haikal ada? Semua tak ada ni. Tinggal 12 ni. Kena ambil attendance ni. Ramai tak ada ni. Okay. Okay, nampak desktop. Nampak. Okay, so hari ni adalah chapter 3. So kita masuk lagi topik yang lagi susah. Okay, tak susah mana pun tapi lebih susah daripada diode lah. Okay. So kalau chapter 1 dan chapter 2 awak tak betul-betul follow up, tak ada study sendiri, tu nampak gaya memang chapter 3 ni lagi banyak nak kena ingatlah. Lagi banyak nak kena ingat. Untuk saya punya subjek untuk semua kelas. Untuk semua kelas
Okay, so kalau test 1 kata markah tu bawah 50 lah ataupun tak lulus. Okay, kebiasaannya lah, kebiasaannya. Saya akan recommend untuk you drop subjek ni. Okay, okay. Jelas tak? Dengar? Clear? Hello? Okay, dengar. Okay, biasanya lah saya punya subjek apa-apalah. Okay, kebiasaannya untuk subjek saya. Orang lain saya tak pastilah. Okay, so kalau subjek saya tak kisahlah subjek BE ke, subjek control ke, subjek. So biasanya saya punya test satu adalah saya punya indikator lah. Okay, indikator pertama. Okay, so maksudnya kalau katalah test satu tu markah katalah ada yang tak lulus dan dia punya tak lulus tu kadang-kadang ada 10 markah, 12 markah, ada yang 15/100. Okay, so biasanya memang saya recommend dekat KP program supaya pelajar berkenaan drop lah. Okay, drop. Okay, sebab nanti efek dia lagi besar. Okay, sebab test 1 ni dia punya orang kata apa-apa subjek pun, test 1 ni orang kata topik yang mula-mula introduction. Okay, so maksudnya kalau kita tak boleh nak bawa subjek tu, okay, so kita tak recommend untuk korang bawa subjek yang banyak lah. Okay, contoh ada 6-7 subjek kan satu semester. Okay, so mungkin tak boleh nak fokus, tak boleh nak follow. Okay, so kita memang recommend macam saya mana-mana pun saya akan suggest supaya maksudnya drop dulu. Okay, drop dulu. Okay, sebab nanti kalau ambil, kalau fail, banyak fail banyak fail. So nanti pointer pun rendah sama juga. Dan pointer rendah. Dan kalau fail waktu final exam ke dan semua subjek ni fail lagi masalah. So dia bawa dekat awak punya pointer lah. Okay, drop. Tapi itu saya punya recommend lah. Okay. So biasanya saya akan bincang dengan KP. So kalau KP kata okey lah. Kalau KP kata nak proceed, student je proceed lah. Okay, dan kalau student nak proceed terpulang. Tapi biasanya saya buat macam tu lah. Okay, untuk lebih kepada jaga pointer lah. Okay, lebih kepada jaga pointer. So no meaning kalau you kata tak boleh bawa and then you bawa juga. So saya rasa macam benda tu tak ada apa pun. Okay, nothing. Okay, clear faham clear? Hello? Dengar suara? Okay. Dengar, sir. Jadi jelas. So walaupun online ke tak online kan, tu je cara orang kata nak filter awal-awal. Okay, filter nak awal-awal. Daripada awak banyak tak boleh bawa, awak paksa juga, terlalu paksa dan sebenarnya nanti hujung dia fail. So rugilah, pointer tu rugi. Drop. Okay, dan awak kena ambil lagi sekali juga. Okay, dan kena ambil lagi sekali juga. So that's why alang-alang bila dah ambil, kalau boleh memang kena study dah. Okay, 1, 2. So kita pergi chapter 3. Okay, lebih kepada BJT, transistor. Okay, so dipanggil bipolar junction transistor. Okay, so dia punya short form dia BJT ni daripada bipolar, J untuk junction, T adalah transistor. So ada 3 terminal lah. Okay, so ada 3 terminal. Okay, dia control signal. Okay, untuk third terminal. Okay, contoh. Tak apa, hari ni introduction lagi. Tak ada calculation dan tak berat lah. Okay, intro dulu. Pendek tak ni, pointer. Okay. So ni pernah jumpa transistor sebelum ni? Pernah belajar transistor? Pernah jumpa pada mana-mana subjek? Ada ke tak ada? Tak ada? Okay, ni pernah Saya tak dengar pernah ke tak pernah. Macam dengar je. Pernah. Okay. Yang tak jelas. Okay. So ni base, collector, emitter. So ni macam kita refresh balik je lah. Okay.
Ni mungkin pernah jumpa kot subjek-subjek tertentu untuk simbol, cuma tak detail analisis lah. Okay. So anak panah ni adalah dia punya current flow. Okay. Satu ke bawah, satu ke atas. Maksudnya ke arah emitter, yang ni ke arah base. So current flow-nya daripada emitter ke base. Dan yang simbol macam ni, maksudnya current dia flow daripada base ke emitter. Okay. So nak tahu dia jenis NPN atau PNP, antara cara mudah nak senang ialah tengok dia punya anak panah. Okay. Arah dia punya flow of current. Okay, flow of current ni. Okay, contohnya arah sana kan. So kita tahu charge ni atau current bergerak daripada positif ke negatif. So kita tahu B ni ialah positif. Okay, positif bawa whole lah P. So kita tahulah ni adalah jenis NPN. So yang ni kita tahu current bergerak daripada positif ke negatif, maksudnya E ni emitter adalah positif, dia bawa whole, so P lah. So kita tahu bila P kat sini, of course tengah N lah sebab positif ke negatif, so P and P. Okay, so dia macam sandwich. Okay, sandwich. So center untuk menentukan types dia adalah jenis P atau N lah. Okay, so NPN atau PNP. So dia punya base ni adalah dia punya orang kata menentukan direction current flow dia tu lah. Okay, so that's why two terminal can be controlled by a signal on the third terminal. Okay, so base dengan collector ni boleh control switching. Okay, boleh control switching untuk pergi ke third terminal. Okay, third terminal. So ni tak ada apa, ni introduction lagi. So tu dia punya simbol base, collector, emitter. Okay, transistor construction dia BJT with 3 dope. Okay, 3 dope. So dia ada 3 dope semiconductor. So kalau diode ada 2. So kalau transistor ada 3 lah, iaitu jenis P, NP atau NPN. So sama je. So kalau kita lukis dalam bentuk semiconductor punya structure, so dia akan jadi macam ni, ada 3. PNP ataupun lagi satu adalah jenis NPN. Okay, NPN. So ada 2 junction kat sini lah. Okay, J1 dan juga J2. So kalau diode ada 1 saja. So untuk transistor ada 2 junction. Junction N ke P. Yang ni P ke N, ni N ke P, ni P ke N. So ada 2 junction. So that's why kat sini dia bagi tahu dah 2 PN junction as shown in figure 4.1. Okay, macam ni lah, sama je macam yang saya lukis. Okay, so ada soalan setakat ni? So ingat simbol, ingat dia punya junction dia. Okay, so ada 3. So ingat dia punya region, sama je PNP atau NPN. Okay, so ni dia punya structure untuk semiconductor lah. Okay, so voltage between two terminal control current through the third terminal. 2 types of bipolar transistor, macam saya cakap tadi, NPN dan juga PNP. Okay, so NPN consists of 2 N-type. So inilah sandwich dia. So ni sandwich N, ini sandwich untuk P-type. Okay, macam tu. So ada 3 je, base, collector dan juga emitter. Okay, so ni samalah dia punya bentuk simbol yang saya tunjuk tadi. Okay, sama je. Okay, ada soalan apa setakat ni? Tak ada Okay, so ni structure dia punya structure common lah. Orang kata nak tahu dia jenis NPN atau PNP. Sebenarnya bila kita actual dalam kita ceburi dalam bidang semiconductor, so dia punya structure tu tak adalah macam ni. Okay, so structure dia akan jadi macam ni. Tak apa, ni tak ada masuk dalam peperiksaan awak. Ni saja saya nak bantu untuk memberi penerangan. Okay, contohlah jenis NPN. Okay, so kebiasaannya lah. Okay, contohlah ni N, sini P, sini N. So ini secara actual kalau kita pergi dekat industri, okay, macam dia nak dope
silicon wafer tu. So N type yang satu set ni dia akan bagi highly dope, okay, ataupun heavily dope. Maksudnya dope N yang bawa elektron ni, okay, yang bawa elektron ni dia lagi banyak, okay, maksudnya lebih besar dia. And then P, okay, lebih kecil sedikit daripada N yang kat belah sini lah. Okay, seolah ada macam tu. Okay, secara actual dia. Okay, so biasanya yang banyak ni adalah pin collector lah. Okay, collector. Maksudnya dia akan collect. Nama pun collector. So seolah-olah dia banyak collect pada elektron ataupun hole. Okay, so tengah base lah. Okay, so yang ni adalah emitter. Kebiasaannya. Okay, tak apa. Ni tak perlu ambil tahu sangat. Okay, saja saya nak share. Yang penting awak kena ingat simbol ni, circuit ni dan juga simbol ni, current flow dia. So ni adalah jenis NPN dan ni adalah jenis PNP. Okay, straightforward saja. Okay, ni dia punya types of current ataupun current yang ada dalam kita punya BJT. Okay, ni dah start analysis dah ada formula. Okay, so yang jenis NPN, so ni IB, kita tahu ni base, kaki base. Ini adalah collector, ni adalah emitter. So mana current flow yang melalui terminal collector kita panggil IC lah. Okay, dan current flow yang melalui base kita panggil IB dan juga IE untuk E terminal. Itu senang. So IB, IC, IE. Okay, so macam tu lah. So ini untuk NPN dan ni untuk PNP. So jangan confuse dengan dia punya current flow ni. So kalau NPN saya kata tadi base, kita tengok arah sana, dia punya current flow daripada base ke emitter. So seolah-olahnya current flow dia akan jadi macam ni lah. Daripada base ke emitter, positif ke negatif. Okay, tapi untuk PNP, so kita tahu nak panah ke sana, so maksudnya positif ke negatif. That's why sini positif, sini negatif. So current flow dia ke sana. Okay, dan IC ni ke arah negatif lah. Okay, ke atas. So positif ke negatif, so yang ni positif ke negatif, yang ni positif ke negatif IB. Okay, ada soalan sekat ni? Ada? Tak ada? Tak ada Okay, Kirchhoff current flow. Okay, Kirchhoff current law untuk current flow untuk NPN dan juga PNP. Okay, IE sama dengan IC campur B lah. Okay, so IE, IC campur dengan IB. So untuk cari IE punya formula. So current gain. Okay, current gain ni ialah beta DC. Okay, so current gain adalah IC bagi dengan IB. So IC yang atas ni kita bagi dengan IC base. So kita dapat dia punya current gain untuk DC. So untuk ratio of the collector current, okay, ratio current untuk pada collector dan juga emitter IC bagi dengan IE. Okay, itu adalah alpha lah. Okay, so ni unit dalam, semua dalam ampere lah. Okay, milliamp. Okay, milliamp. Okay, next. Okay, transistor biasing. Okay, forward reverse bias sama juga, macam PN junction juga. Okay, so ini adalah NPN. Okay, kalau ni kita tengok adalah P, sini N, P. Okay, so ni positif dan negatif. So forward lah. Okay, forward. Okay, so yang atas akan jadi reverse. Pasal ni negatif ke positif, terbalik lah, tak boleh. So current memang kena positif ke negatif. So bila negatif ke positif, tidak ada forward bias. So dia jadi reverse bareng. Dia jadi reverse bias. So saya nak mudah dia macam tu je sebenarnya. So positif ke negatif kan. So yang ni tak ada isu lah pasal dia positif ke negatif. Okay, so kat sini forward lah. Current akan drift. Okay, so make sure dia waktu negatif nak ke positif. So of course tak boleh lah. Okay, of course tak boleh. So dia reverse bias. Okay, reverse bias. Okay, untuk PNP pun sama.
So kita tahu ni positif. Okay, positif ke negatif current flow dia ke arah emitter. So waktu ni adalah forward. Okay, tetapi ni negatif, nak ke positif tak boleh lah. Okay, sebab dia adalah negatif, nak ke positif tak boleh lah, memang tak boleh. Current tak boleh flow, bateri terbalikkan kan, so tak boleh lah. Macam bateri terbalikkan, so tak boleh. So, jadi reverse. Okay, jadi reverse. Okay, ada soalan yang ni? Ada soalan? Ni NPN. Okay, so ni adalah ground lah. So positif ke negatif forward. Okay, sebab ke arah ground lah, ke arah ground. So yang ni tak boleh negatif ke positif, memang kita tahu tak, dia akan current tak boleh flow kat situ. Okay, current tak boleh flow kat situ. Okay, forward reverse senang ni, terus ni. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan sekian ni? Soalan? Tak ada soalan? Saya juga tidak kena ada. Tak ada eh? Tak ada, kita proceed. Okay, general bias mode. Okay, ni penting. Ada 3 condition. Okay, tadi kita dah mula analisis terus lah untuk introduction ni. So tak ada apa, memula kita tahu pasal simbol dia. Okay, kita tahu pasal jenis type dia, NPN atau PNP. Okay. Lepas tu kita tahu dia punya current flow dia, IB, IC dan juga IE. Lepas tu kita ada formula tadi. Okay, sebenarnya tak susah pun belajar ni. Okay, once awak ingat dia punya term yang penting tu, at least okay lah. Okay, IE sama dengan IB campur IC. Okay, lepas tu cari dia punya current gain. Okay, beta DC tadi. Okay, IC bagi dengan IB. Lepas tu adalah ni ratio current collector dan juga current emitter. Okay, iaitu alpha. Okay, ratio tu alpha, yang formula alpha tu depan tu. IC bagi dengan IE. Okay, so lagi satu adalah general bias mode. Okay, selain daripada forward reverse. Okay, selain daripada forward reverse. That's why saya kata untuk BJT ni banyak benda yang nak kena ingat. Okay, salah satu ialah forward active mode. Okay, so waktu mana dia forward active mode. Okay, so kat sini kita kena bantu dengan gambar rajah transistor lah kalau tak susah nanti. Okay, so ini adalah base, collector dan juga emitter. So ini adalah berjenis, ni jenis apa ni? NPN ke PNP? NPN ke PNP? NPN. Okay, so ni jenis NPN. Okay, so negatif, orang kata N-type silicon, P-type dan juga N-type. Cuma saya nak senang negatif, positif, negatif. Nak ingat dia punya current flow. Okay, sekejap bateri laptop saya habis pula. Pagi tadi ada kelas Ada kelas tadi pagi? Tak ada. Tak ada So okey lah sikit. Terang sikit. Okay, so NPN. So ketika mana kita punya transistor ni dalam keadaan forward active mode. So tadi kita tahu forward reverse, tak ada isu pun forward reverse. So macam ni, ke sini adalah forward Okay, forward waktu ni. So waktu ni adalah reverse.
Okay, so untuk PNP pun sama, dia terbalik lah. Okay, dia terbalik. So ni forward, ni reverse. So maksudnya current flow, waktu kat sini tak ada current flow lah. Okay, waktu kat sini tak ada current flow. Okay, tapi ada lagi satu, dipanggil forward active mode. Okay, so waktu ni dia akan amplify kita punya circuit. Amplifier maksudnya dia boleh gandakan kita punya output seolah dia macam tu. Okay, dia punya voltage output tu ataupun current dia boleh up. Okay, so waktu bila? Ketika VBE lebih kecil, lebih besar daripada kosong. VBE maknanya voltage base emitter. So maksudnya kat sini, ni adalah VBE. Okay, kat sini adalah VBE. Maksudnya voltage antara terminal base dan juga emitter lebih besar daripada kosong. Maksudnya ada current lah. Okay, itu satu syarat dia. So kalau ikutkan dia forward lah. So tak jadi active mode lagi. So untuk jadi forward active mode, okay, so VBC, okay, base collector lebih kecil daripada kosong. So VBC kat sini, antara terminal base dengan collector lebih kecil daripada kosong. Maksudnya apa? Dia punya value current dia lebih kecil daripada kosong. So negatif. Okay, ataupun microamp. Okay, ataupun microamp. Ni macam PN junction juga, dia punya karakteristik dia. Sama je, lebih kurang. Okay, so waktu ni adalah okay, emitter at forward bias. Okay, emitter at forward bias maksudnya base VBE lebih besar dulu. So maksudnya ada current lah, mungkin 20 milliamp. Okay, 200 milliamp. Okay, so ada current. So ni active mode, forward active mode. So lagi satu dipanggil cut off. So nanti step-step ni ada graf-graf dia, kat mana forward, kat mana cut off dan kat mana saturation. Actually saturation ni dia macam forward juga. Okay, cuma ada beza sikit je. Okay, VBE still ada voltage. VBE still ada voltage, maksudnya kena ada current lebih besar daripada kosong. Cuma dekat VBC kena lebih besar daripada kosong. Kena forward juga. Okay, so kalau keadaan biasa kita tahu dia ada forward reverse je. Sini forward, sini reverse. Macam ni lah. Forward active mode. VBC lebih kecil daripada kosong, maksudnya reverse lah ni. Okay, so tapi untuk saturation, okay, untuk transistor ni on, okay, so saturation mode ni maksudnya waktu on condition. Okay, waktu on condition. Okay, so beza forward dengan saturate ni, so dia hampir sama ni, so hati-hati. Okay, so beza dia dekat sini. Okay, VBC ni. Okay, so waktu ni circuit ataupun transistor dalam condition on. Okay, untuk off, VBE lebih kecil daripada kosong, maksudnya off lah, memang tak ada current. Okay, base emitter lebih kecil daripada kosong, so tak ada current flow, kosong. Dan VBC pun kosong juga. Okay, VBC pun kosong juga. So tu keadaan off. Okay, so yang ni adalah transistor off. Okay, tiada current flow. So seolah-olah IC kosong, IB kosong, IE pun kosong. Okay, untuk on condition, okay, ni jangan confuse lah untuk on ni. VBE ada voltage dan VBC, okay, lebih besar daripada kosong. So kena ada value. Okay, mungkin 1 volt, 2 volt, 3 volt. Okay, mungkin dia ni current ada 200 milliamp, 20 milliamp, 3 milliamp. So waktu ni dalam keadaan on. Okay, waktu ni dalam keadaan on. So actually untuk circuit, kebiasaannya transistor ni kita trigger untuk dua ni lah kebiasaannya, sama ada off ataupun on. Okay, sama ada off ataupun on. Okay, ada soalan setakat ini. So ni dah mula analisis yang banyak sikit. Okay, tadi intro je. Ada soalan setakat ni? Ada, tak ada? Kalau nak tanya, tanya sementara bagi slide seterusnya.
Yep. Ha. Sekejap saya nak take note kejap. Di mana kelas awak ni? Sekejap. DBV. Kelas 2A So hari ni berapa bulan Hari ni 29. Okey, tadi soalan tadi dua-dua nak forward. Betul ke macam ni? So dia kalau dua-dua forward, tu dia akan jadi saturation lah. Dia automatic akan jadi on. Okey. Sebab untuk transistor ni, okey, condition dia sama ada ni. Yang ni atau jadi ni atau jadi ni. Tu je sebab dia ada dua junction dekat kita punya structure tu lah. Okay. J1 yang ni J2. So depend pada keadaan ni lah. Depend pada keadaan ni. So kalau kata VBE lebih kecil, dua-dua tak ada current. So kalau ikutkan ni macam seolah-olahnya dua reverse lah. Okay. Seolah-olahnya dua reverse. VBE kan lebih kecil dari kosong. VBC pun lebih kecil dari kosong. So seolahnya dia reverse lah ni. Okay. That's why kat sini reverse bias. Okay. So dia punya untuk switching circuit dia ada dalam keadaan off condition. So dipanggil cut off waktu ni. Senang kata kalau kita nak explain cara biasa, senang kata cut off ni dua-dua VBE dan VBC adalah reverse dalam keadaan reverse. Dia dua je VBE dengan VBC sebab dia ada 3 terminal je. Dia tak ada lain lah sebab ni base, ni base, ni collector, ni emitter. So dia ada dua voltage. Sama ada you nak measure VBE dia ataupun dia punya VBC dia. Okay, ada dua condition. So kalau dua-dua ni reverse, okay, macam ni lah, dua-dua condition ni reverse, so waktu ni ialah off condition ataupun kita panggil cut off mode. Okay, so dia ada 3 mode lah untuk transistor ni. Okay, memang ada 3 mode, forward active, cut off atau saturate. Dan kalau dua-dua forward, dua-dua kita bagi current flow kat sini, so waktu itu ialah saturation mode. Okay, so senang kata saturation mode dalam keadaan on lah. Okay. So kalau salah satu, kalau VBA kosong, VBC reverse. Okay. Ini dalam mode biasa PN junction biasa lah. Okay. So dipanggil forward active. Okay. Forward active. Okay. So bagus lah. Dia tanya tadi nak bagi faham balik. Okay. Boleh jelas? Jelas? Faham So dia punya condition dia 3. Okay, 3 sebab kita ada 3 terminal. So ada 3 punya condition lah. Okay, 3 punya condition. Ni tak masuk calculation lagi ni. Okay, tak masuk calculation. Ni baru introduction ni. Sampai 3.6 ni introduction je. So hari ni saya sampai 3.6. Maksudnya sampai common collector. Kalau tak nanti banyak sangat. Okay, so kalau awak himpunkan tadi banyak benda nak kena ingat tau. Okay, banyak benda nak kena ingat. Okay, tadi kita memula dah tahu simbol, lepas tu dah tahu dah tahu dia punya type of transistor tadi, NPN atau PNP. Okay, so kalau P macam mana, N apa dia, lepas tu tahu dia punya direction current flow, lepas tu kita tahu dia punya current. Okay, current yang ada dalam transistor lah, IB, IC dan juga IE. Lepas tu 3 formula umum tadi, okay, untuk cari IE, okay, IE sama dengan IC campur IB, okay, lepas tu dia punya current gain, okay, lepas tu dia punya ratio, okay, ratio. So itu baru 3, sebenarnya nanti transistor ni banyak dia punya
analisis yang kita kena cari. Maksudnya banyak formula dan banyak dia punya value yang awak kena cari lah. Okay, tu baru 3 lah. Okay, ni termasuk transistor configuration. Okay, tadi kita dah belajar pasal apa ni, mode yang ada dalam transistor. Okay, forward active, lepas tu cut off dan juga saturation mode. Okay, so untuk configuration circuit pula, okay, untuk configuration circuit, so ada 3. Okay, apa maksud configuration circuit ni? Okay, circuit-circuit ni, emitter, base, collector, sudah ada 3, memang ada 3 terminal, so ada 3 types of common lah. Okay, so maksudnya ketika mana circuit ni kita sambungkan kepada ground. Okay, kepada ground dan juga supply. Boleh tak kalau emitter ni saya sambung supply, okay, dan base ni saya sambung kepada ground ataupun supply. So arah-arah positif negatif ni, okay, kat situ dipanggil configuration circuit lah. Okay, so asas dia macam ni. Contohlah, kita ada satu resistor dan awak sambungkan satu lampu LED, okay, dan kita ada ground lah. Okay, okay, so yang ni adalah supply. Ni contoh, okay, contoh. So ada ground dan ada supply. Okay, so boleh tak kalau kita letak resistor tu kat sini, okay, sini positif, okay, sini negatif, macam tu lah, terbalik-terbalik. So mana satu yang kita nak sambung kepada positif dan mana satu terminal yang kita nak sambung ke ground. Itu maksud configuration. So untuk permulaan ni kita tak nampak apa kegunaan dia. So awak hanya tahu okay, ni circuit untuk common emitter, ni circuit untuk base. So sebenarnya nak guna untuk apa? Okay, so nanti sebenarnya the next section kita akan tahulah, okay, kat mana kita nak apply circuit ni, kat mana kita nak apply circuit ni. Okay, yang pertama kita pergi kepada common emitter. Okay, common emitter. So kalau pergi kepada common emitter, okay, ni dia punya circuit. Senang je. Satu, mana yang pergi common tu, kalau emitter, kalau kita panggil CE, maksudnya common emitter. So emitter ni akan kita groundkan dia. So mana ground dia? Bukan ground yang ni ni memang dah ground dah. Okay, so maksudnya ni kita ada satu capacitor dan kita groundingkan. So ini maksud common emitter. Okay, so CE when emitter transistor is connected ground terminal. So kita connect dekat ground. Okay, so input base, okay, Vin kita sambung dekat base. Okay, so ni kalau kita tengok ada jenis NPN lah ni. Okay, NPN. Okay, so output letak dekat collector. Okay, output letak dekat collector. So ini Vout. Ni waveform dia. Okay, Vout. Actually kalau tak ada capacitor pun, so kita letak kat sini, kita ambil oscilloscope ataupun kita ambil multimeter, kita probe dekat pin ni pun okay, still dapat Vout dia lah. Kita letak dekat connector. Okay, cuma kebiasaan ni memang kita letak ada satu capacitor untuk kita nak dapatkan graf dia lebih smooth. Okay, dapat graf tu lebih smooth. Okay, so ground emitter yang ni. Okay, ground sama dengan emitter. Okay, so when emitter transistor is connected, ground terminal. Okay, ni circuit untuk common emitter. So untuk permulaan ni kita perlu ingat dia punya design circuit dia je. Actually dia punya circuit ni hampir sama je, semua jenis. Cuma beza dia kat mana dia ground dan kat mana dia sambung dekat supply. So ini untuk common emitter. So untuk common base. Okay, untuk common base. Okay, ni dia punya circuit lah. Okay, tadi jenis NPN So ni base, ni emitter. Sama lah ni. So base, emitter. Okay, ni kalau jenis PNP lah. Base jadi input. Cuma kita kena terbalikkan dia. Sebab kita nak onkan dia kan. So bila kita nak onkan, kita tak boleh letak positif sini kalau PNP. So hati-hati dah NPN dengan PNP. So kalau kita convert dalam bentuk transistor PNP circuit, dia akan jadi macam ni lah. Ni akan jadi negatif.
sini positive supply. Okay, dia akan jadi macam tu. Ni resistor, okay, ni emitter lah. Okay, ni untuk PNP. Okay, untuk PNP dan dia punya ni sambung dekat ground lah. Okay, sama macam tadi. So hati-hatilah jangan terbalik. Okay, tapi still base ni still input lah, jadi input sama je. So, kalau circuit dekat sini pun walaupun PNP, so yang lain tak ubah, sama je. So hanya tukar dia punya types of transistor je, direction dia. Tukar tu je. Tapi semua sama, condition semua sama. Okay, cuma kalau kita buat simbol kat sini, supply dia akan jadi terbalik je lah. Okay, negatif, positif. Dia akan sambung ke emitter macam tu lah. Okay, sebab dia jenis PNP. Okay, PNP. Okay, sebab ini untuk forwardkan dia, positif kena daripada bawah lah. Okay, positif kena daripada bawah. Okay, NPN transistor, NPNP transistor. Okay, ni untuk common emitter ni yang saya cakap tadi, kalau kita ada 3 forward. Okay, ni cut off mode tadi, cut off mode. Ni saturation, maksudnya saturation ni on. Yang ni off. Okay, ni baca graf ni. Okay, so VCE saturation, VCE saturation, VCE yang mana? VCE yang antara base, collector, ni emitter. So VCE kat sini. Okay, antara collector dengan emitter. Ni adalah VCE. Okay, VCE. So ni active region. Okay, so ni current. So kat sini kita tahu. So yang biru ni waktu dia on lah. Okay, maksudnya current tak boleh bawah daripada kosong. So kalau bawah daripada kosong dia cut off. Okay, ataupun terlalu kecil lah ni. Ni area kelabu ni. Okay, so ni adalah cut off. Maksudnya transistor tak boleh on. Okay, transistor tak boleh on. Ataupun IB equal 0. Okay, microamp. So bila ada value, okay, bila ada value, so barulah maksudnya pada IC ni IC ke I collector sini. Okay, so waktu tu adalah kita punya transistor akan on. Okay, transistor akan on. So untuk IB pula, I base input. Okay, IB kat sini. Ni IB. Okay, so IB ni seolah current input kita lah. So current input makin tinggi, so menyebabkan VBE makin tinggi juga sama. Okay, VBE makin up. Dia makin arah sini, makin arah sini. Okay, so lagi tinggi lah. Okay, so maksimum untuk transistor biasa sama jugalah. Silikon 0.7 lebih kurang kat sini. Okay, so ni adalah IB minimum untuk current flow jadi 0.7. Okay, ni kalau daripada graf lah. Okay, so kalau kita soalan tu ada graf, tengok apa paksi X dan juga paksi Y. Okay, so ni yang ni dia refer kepada collector punya voltage dan juga current. Ini dia refer kepada VBE. Okay, so nak menentukan transistor tu on ke off. Okay, transistor tu on atau off. So maksudnya kat sini you kena tengok yang ni balik. Okay, so dia refer pada E atau C. Okay, VBE, VBC, VBE, VBC. Okay, so dia tengok kat sini lah. Okay, VCE, okay, VBE. Okay, so kat situ dia tengok balik. So apa yang nak menentukan dia on atau off lah. Okay, common base. Okay, common base dengan common emitter, saya kata tadi, dia bezanya base ni kita sambung kepada ground pula, base. So dia akan jadi macam ni lah. Okay, ni kaki base kan, base, collector, emitter. So kalau kita compare tadi dengan common emitter, kat sini dia letak capacitor dengan ground. So yang ni terbalik. So dia groundkan dekat base.
So input dia inject dekat kaki emitter. Ni jadi input. So itu beza dia. So ni common base. Okay, ni adalah common base. So punya output still dekat collector lah. Sama je point dia pada kaki terminal collector sebagai output. So untuk measure V out, ni input, so V out kat sini. Okay, V out dekat situ. Ni beza dia. Clear jelas common base, common emitter. Ada soalan dekat ni. Tu je, senang je. So tak payah pening-pening, awak hanya tengok dia punya grounding dengan input. Kalau common emitter, grounding dia letak dekat emitter, input letak kaki base lah. Okay. Dan kalau common base, base input akan jadi ground. Disambung ke ground, input disambung ke emitter. Okay, dia terbalik. Ada soalan? Ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada ya? Okay. So seterusnya. So last. Okay. So tanya banyak-banyak So you all nak sambung ni? Ni kita belajar DC bias ni. 3.7. Sambung ke nak stop dulu nanti sampai common collector? Okay. Common collector. Sambung? Tak saya tidak. Tak dengar? Tak dulu. Tahu pun. Banyak benda ni. Nota. That's why chapter 1-2 tu jangan tinggal. Tu saya kata kalau chapter 1-2 awak tinggal memang habis lah. Subjek ni core subjek ni kiranya. Core subjek untuk semester 2 lah. Sebelum you all belajar pasal microcontroller, pergi kepada spesifik biomedic punya elektronik. Okay. So ni adalah yang kata core subjek. Dia punya base. Okay. Kena faham current, kena faham transistor, kena faham diode. Okay. Sebelum pergi kepada lain lah. That's why saya kata memang kena serius ni benda ni. So sebab tu subjek saya biasanya saya akan evaluate based on test 1 lah. So katalah test 1 tu tiba manalah tahu Okay, harap-harap kelas ni okey lah. Manalah tu dalam saya punya 3 kelas ni ada orang yang dapat mungkin markah dia 10 macam tu. 10 markah. Okay. 10 apa ni 10/50. Jadi mungkin 20% lah. Okay, 20%. So kalau 20% punya markah, okay, dengan subjek ni, dengan 6 minggu punya pembelajaran, contoh 6-7 minggu. So saya rasa itu berat. Okay. Dan tak boleh sebenarnya, tak boleh. So saya tak, sebenarnya kalau ikut saya lah memang saya, kalau ikut hati saya memang saya suruh drop terus. Cerita dia macam tu lah. Tapi sebab kita ada KP, kita ada student, so kita tanya student dulu lah. Okay, macam ni nak teruskan ke tak. Okay, untuk KP pula saya tanya macam mana. Okay, biasanya macam tu lah. Tapi untuk saya secara peribadi, untuk kita evaluate student, nak tak nak. Sebab chapter 1, chapter 2 tu memang kata paling basic. Okay, so kalau orang lepas yang tu, okay, nak masuk chapter 3 ni, lagi masak lah. Okay, lagi masak. That's why tak boleh tinggal subjek ni. Okay, jangan rasa nak test minggu depan, okay, 2-3 hari test baru nak study pun tak boleh. So dia kena continuous. At least basic-basic, teori, formula dah ada dalam kepala. Okay, dah ada dalam kita punya memori lah. Okay. Okay, last common collector. Okay, common base dengan common emitter tak ada isu, senang. Maksudnya dia hanya terbalik je input dengan ground. Okay, untuk common collector, hati-hati sikit. Okay. So dia ada beza sikit. So collector ni bila dia letak common terminal, dia dipanggil common terminal. So apa maksud common terminal ni? Okay, so input dia base. Okay, tengok sikit So input dia base, so lebih kurang macam common emitter. Okay, common emitter ni input dia base, output kat sini yang membezakan dia. So hati-hati jangan confuse. Okay, ni membezakan common emitter. So input base dia sama dengan common emitter. So yang membezakan dengan common emitter untuk collector, so output dia letak pada emitter. Okay, so output dia letak pada emitter. Okay, collector dia groundkan. Okay, collector dia groundkan. Okay, collector dia ground lah. So collector ni akan jadi bawah. So dia terbalikkan. So olah transistor tu kita terbalikkan dia.
But that's why dia jadi sandwich. So bila sandwich ni terbalik macam mana pun, P dia tak, P side ke dia tak ada berubah. Untuk N tab. Okay. Cuma E ke atas lah. Tapi untuk apa ni, untuk dia punya kata roti dia ni kan. Roti dia tetap roti. Sama. Roti jenis N, roti jenis P. Tak kisah. Terbalik ke terbalik sama. Cuma terminal dia lah beza. Tapi dia punya structure tak ubah. Okay. Cumanya sebab kita nak groundkan dia punya emitter. Sorry. Kita nak groundkan dia punya collector. Ni. Okay. Kita nak groundkan dia punya collector. So kita kena terbalikkan dia punya transistor tu. Okay. Kita terbalikkan lah. So E jadi kat atas. Okay. So E jadi kat atas. Sebab E ni kita nak dia measure sebagai output lah. So kalau tengok pada circuit dia jadi macam ni lah. Okay. So circuit ni dia tak terbalikkan pun. Okay, dia tak terbalikkan. So di sini base, collector, emitter still sama. Cuma output dia, okay, output dia letak touch dekat kaki emitter. Input still sama macam common emitter lah. Input still masuk dekat base. Tak ada issue. Okay, so collector dia sambung sebagai supply di sini dah. Okay, kat sini dia sambung dekat supply. So senang kata tengok macam ni je. Output tu, pada saya lah nak mudah ingat. Kalau output tu dia letak je dekat emitter, tahu dah ni ialah common collector punya circuit. Okay, common collector punya circuit. Okay, next section nanti susah tau. Sebab tu mula-mula ni kena tahu 3 jenis configuration circuit ni. Sebab dia punya formula, dia punya analysis ada beza sikit. Nanti pening. So kalau circuit ni kita dah tahu dah jenis apa, common base ke apa. So kita tahulah formula apa yang kita nak pakai. Okay, so tu nanti next section lah. Okay, nanti next section. Okay, so untuk introduction ni cukup sampai 3.6. Okay, so setakat ni clear? Cukup lah tu, banyak lah tu. Okay, banyak. Weh, banyak lah tu lah, banyak benda nak kena ingat. Okay, boleh on camera nak ambil attendance jap. Sementara tengah ramai 80 orang. Sebab kadang-kadang nanti you terleft kan. Jadi waktu tu saya tak dapat ambil attendance. Susah pula. Tu kena time tengah banyak tu sebab yelah online. Dia on off susah. Masalahnya sekarang nak kena screenshot tu yang salah sikit tu sekejap. Okay. And then sekejap saya tak screenshot lagi. Ada lagi yang nak on camera? Tak on sikit sangat ni. Ayu Nadia okey? Ayu okey Ayu? Haikal okey? Okey, sir. Itulah tengah-tengah hari ni layan je lah. Okey, layan je lah. Okey. So yang penting apa ni, memang kena ada follow up lah. Okay, so kalau memang harap pada lecture saya yang online ni memang susah. Okay, even belajar face to face pun. Okay, bukannya masuk kelas tu boleh terus faham semua apa yang kita ajar, memang tak lah. Okay, saya dulu pun belajar benda yang sama juga. So 2 jam punya kelas kadang faham mula-mula je. Okay, 10 minit pertama, lepas tu tak faham. Okay, cuma yang penting ialah lepas kelas tu kita tak boleh tinggal. Okay, lepas kelas tak tinggal. So at least dalam masa seminggu tu ada masa free, kena tengok-tengok sikit slide tu. Walaupun kita paling malas, kita selak lah slide tu. Belajar bahasa Arab. Okay. Kalau ada formula, tolong ingat formula. Okay. So itu saja. So saya dah screenshot. Okay, terima kasih. Ada nak tanya apa-apa sebelum kita akhir kelas? So mungkin PKP ni lanjut ke tak Saya pun confuse juga Apa dia? Itulah punya confuse sebab tu berakhir. Kali ni dia punya apa, pengumuman tu dia lain sikit. Patut semalam last kan. Cuma semalam tu dia bagi plan lain. So tengoklah nanti cerita. Okay, so itu saja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Thank you.